Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan, yang masih lagi memberikan kita peringatan untuk sentiasa beristiqamah dalam beragama, dan kita mengharapkan agar Allah terus memberikan kita petunjuk dan hidayah supaya kita berada di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah, dan seterusnya membimbing kita ke jalan syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan kitab yang dikarang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan Tibbul Qulub, perubatan hati, yang mana kita berada dalam bab muka surat 109. Kita telah membicarakan tajuk yang besar, kedua hal yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan. Dah sampai kepada 9 perkara itu. Jadi penjagaan ke-9, penjagaan yang lepas-lepas kita telah bicarakan. Kita masuk dalam penjagaan yang ke-9, muka surat 109. Bagaimana kita nak menjaga diri kita dari syaitan, gangguan syaitan. Kita dah bahaskan betapa pentingnya untuk menjaga diri kita daripada gangguan syaitan. Seperti mana betapa pentingnya kita menjaga diri kita dari terkena wabak COVID-19. Begitulah kedudukan itu, kerana kita mempertahan diri kita, menjaga diri kita dari penyakit yang akan membawa risikonya besar. COVID-19 untuk kita hidup. Tetapi bila kita bicarakan penjagaan kita daripada syaitan, ini adalah untuk menyelamatkan kita daripada kehidupan kita di dunia dan sehingga membawa kepada kehidupan di akhirat. Oleh kerana itu kita kena bersungguh-sungguh. Dia tidak boleh. Kenapa? Kerana syaitan telah mengisytiharkan peperangan, penentangan secara nyata, secara bersungguh-sungguh untuk menentang kita, menyesatkan kita, dan kita kena mengambil sikap bersungguh-sungguh untuk mempertahankan diri kita, untuk menjaga diri kita dari terikut-ikut dengan apa yang diserukan oleh syaitan ini. Jadi penjagaan pertama dulu kita telah kita bacakan. Penjagaan pertama meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kita minta lindung Allah dari gangguan syaitan. Termasuk zikir pagi dan petang. Dah baca dah zikir pagi ni. Masih kita lagi di waktu pagi, boleh sambil-sambil dengar tu. Kalau tak habis baca. Kemudian penjagaan kedua, membaca Al-Quran. Terutamanya di antara surah-surah yang terbaik, surah-surah yang dikatakan muawwizat, yakni surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian penjagaan yang ketiga, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Dan penjagaan yang keempat, membaca surah Al-Baqarah. Penjagaan kelima, membaca akhir surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Penjagaan yang keenam, di sana kita telah bahaskan kedudukan penjagaan keenam ni agak hadis dalam Sunan Tirmizi dhaif. Penjagaan ketujuh dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali pada tiap-tiap pagi. Dia akan memberikan
perlindungan sampai ke petang ataupun sampai pagi esoknya ataupun malam. Kemudian penjagaan yang ke-8 merupakan penjaga hifz yang paling ampuh menghadang syaitan, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Ya, banyakkan zikir kepada Allah. Kerana kita tahu bahawa dengan banyakkan zikir, hati kita akan jadi tenang dan syaitan tidak mampu masuk, ya, untuk mengganggu kita. Tapi ingat, dia akan masuk. Dia akan masuk dengan berbagai-bagai cara untuk menghalang kita dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan apa, ianya merupakan pengalaman kita juga. Ya, kadang-kadang kita diganggu. Dia yang penting bagi kita ni, ya, kita lara pun dah cukup dah bagi dia. Bila kita lara, kita akan terjauh daripada Allah, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dikaitkan dengan dosa-dosa ataupun paling kurang nur cahaya tidak dimasukkan dalam hati kita. Itu lara. Oleh kerana itu, apabila kita kadang-kadang bersemangat, tiba-tiba gangguan-gangguan dari sudut lara ni, kebanyakannya zaman teknologi moden ni, ya, melalui media massa yang kita ada dan gadget-gadget yang kita miliki, di situ banyak benda-benda yang berlaku kelarauannya. Misalnya kita tengok, okey, mula-mula kita tengok WhatsApp, kita tengok Facebook, okey, lepas tu dah mula mengubahkan channel. Ialah bila buka lagi gadget-gadget kita ni, dia akan bawa kepada tempat lain. Di sana akan datang benda-benda lara kadang-kadang. Kalau buka-buka, yayasan ta'lim, buka-buka lagi, program-program dakwah, program, itu lain sedikit. Tapi kalau buka-buka, tiba-tiba cerita Hindustan, lepas tu cerita, ada berkait-kait, okey, maka di situlah datang kelarauannya. Kita takut kenapa bila datang lara, dia menyebabkan kita nak buat lagi, lara lagi, dan akhirnya menyebabkan kita ni lagi lara. Tengok filem, ya, dalam TV, dalam gadget kita, dia lara. Itu kategori lara. Ya, silap-silap kalau ada yang membawa kepada dosa, maka itu lagi menyakitkan. Kenapa? Dia akan menghitamkan hati kita, dia akan memberi ruang kepada syaitan untuk masuk. Ya. Kita akan terasa bagi mereka yang pada Ramadan yang lepas penuh dengan kebaikan yang dilakukan, ya, bila masuk Syawal dia mempertahankan, tiba-tiba ada gangguan tu, dia akan terasa, ya, kemanisan tu ditarik sedikit. Baik. Jadi mengingati Allah dalam berbagai bentuk, ya, amat penting. Ia adalah di antara pertahanan yang kukuh untuk menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Kemudian penjagaan ke-9, wuduk dan solat. Ini merupakan yang paling baik dalam melindungi hamba dari syaitan. Apalagi ketika dilanda besarnya marah dan syahwat, kerana amarah merupakan api yang menyala di hati manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi bersabda, "Ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ama ra'aitum ila humrati 'ainaihi wa intifakhi aw dajihi faman ahassa bi syai'in min dhalika falyalsaq bil ardi." Okey. Maksudnya, ingatlah bahawa marah merupakan bara yang ada di hati anak Adam. Okey, kemarahan satu perasaan yang ada baik dan kebanyakannya buruk. Apakah kalian tidak melihat terhadap merah matanya dan membengkak orat-oratnya? Orang yang merasakan hal itu menempellah ke tanah, yakni berbaringlah. Okey. Dalam asar sahabat, namun asar ni tidak sahih, yang dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Syaitan itu dicipta dari api dan api bisa dipadam dengan air, sehingga seorang hamba tidak bisa memadam api kemarahan dan syahwat yang menyamai wuduk dan solat. Kerana amarah adalah api dan wuduk yang memadamnya, sedangkan solat yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan menghadap kepada Allah, akan menghilang semua pengaruh amarah tersebut. Inilah permasalahan yang kamu bisa mencuba tanpa perlu mendatangkan dalil-dalil. Okey. Baik, dalam bab ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengetengahkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibn Majah, yang mana menceritakan bahawa kedudukan kemarahan ini, kalau seorang tu marah, ya, maka dia
dia kadang-kadang kita lihat merah matanya, ya, tegang-tegang lehernya. Kerana itu semua perkara-perkara yang mana ianya membawa kepada satu perkara yang lebih besar. Bermula daripada kemarahan, dan kita takut. Kenapa? Kalau kemarahan itu tidak dikawal, ya, maka dia akan membawa kepada perkara yang lebih dahsyat, lebih besar, sehingga sampai satu tahap membunuh. Na'udzubillah min zalik. Okay. Oleh kerana itu, bagi orang yang beriman, diajarkan kepadanya bersabar. Apabila seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, awsani." Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Dan diulang, "La taghdab" miraran, beberapa kali. Jangan marah, jangan marah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu? Kerana lelaki ini cepat marah. Ya, bila dia cepat marah, maka Rasulullah nasihatkan jangan marah. Dia minta lagi, "Awsani la taghdab." Ya, berkali-kali. Jadi mengisyaratkan lelaki ini kena berusaha. Sesiapa yang ada perasaan marah, maka cepat marah maksudnya, maka dia berusaha untuk menjaga diri dia. Paksakan pengawalan diri sewaktu bila berlaku yang menyebabkan dia marah. Kena kontrol. Ya, besar pahalanya. Ya, besar pahalanya bagi orang yang dapat menahan kemarahannya dan mendahului kesabarannya. Maka kenapa? Syaitan akan masuk apabila seorang itu dalam keadaan cepat marah. Kemudian penjagaan yang ke-10, menahan diri untuk berlebihan dalam melihat, berbicara, makan dan berkumpul dengan orang lain, kerana syaitan menguasai manusia dan mendapatkan tujuannya dengan mengguna 4 jalan ni. Ya, kalau kita melihat dalam kitab Zuhud, maka 4 perkara ini merupakan asas bagi mereka-mereka untuk menguatkan jiwa mereka. Apa dia? Fadlul kalam, fadlul ta'am, fadlul, ya, mukhalatah. Jadi menahankan diri dari berlebih-lebihan dari sudut melihat. Maksud berlebih-lebihan dalam melihat, tidak melihat dalam perkara-perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Alhamdulillah, mungkin kita, ya, dah belajar ni, pemandangan kita atau pandangan kita pada perkara-perkara yang tak baik itu, ya, mungkin kita boleh kontrol. Masing-masing dah, yalah, dalam keadaan umur kita dah meningkat, perjalanan kita nak bertemu dengan Allah makin dekat, maka seharusnya kita sensitif dalam bab-bab yang begini. Ya, bukan zaman muda-muda yang kita tak faham. Maka kita minta Allah lindungkan, Allah tutupkan pandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tak baik. Di antara perkara-perkara yang tak baik, itulah di antaranya yang kita tahu, melihat orang-orang yang tidak menutup aurat, melihat kemungkaran sama ada dalam TV ataupun di depan mata tanpa berusaha untuk mengalihkannya. Yakni kalau dengan TV, tutup je lah. Ya, kalau di depan mata, cuba tegur dan cuba nasihat. Okey. Ini adalah satu perkara yang penting, kerana mata ini adalah jalan-jalan menuju kepada maksiat yang lebih besar. Ini yang dikatakan khutuwat syaitan. Ya, step-step syaitan untuk menjebakkan kita ke dalam satu perkara yang lebih besar. Asalnya apa? Salahnya kita kata mata je. Tak. Ya, disebabkan mata ini berlakulah beberapa perkara yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Zina mata, zina tangan, zina, ya, segala-galanya. Dan kemaluan itu membenarkan apa yang kita buat. Okey, baik. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, supaya kita sentiasa berjaga-jaga mata kita. Okey, surah An-Nur, surah 24, juzuk 18, muka surat 353. InsyaAllah, ya.
Jumpa ayat yang ke-30, Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk ke-18, muka surat 353, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Okey. Dalam ayat ini jelas kepada kita arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih. Dia mengatakan, wahai orang yang beriman, katakan kepada orang-orang yang mukmin. Ya, orang kafir dia tidak akan dengar arahan Allah. Hanya orang yang mukmin saja. Dan jika kita orang yang beriman, sambutlah seruan Allah. Apa Allah katakan? Hendaklah mereka menahan pandangannya, ya, yaghuddu min absarihim, menundukkan atau menahan pandangannya. Kerana apa? Wa yahfadhu furujahum, ya, dan menjaga kehormatan kemaluannya. Okey. Dalam ayat ini ulama membahaskan bagaimana kaitan antara pandangan mata dengan berlakunya zina. Ya. Allah kaitkan begitu sekali mata dengan zina. Oleh kerana itu dalam bab ini agak menarik. Begitu teliti Allah ajarkan kepada kita supaya berhati-hati, kerana disebabkan matalah kebanyakannya berlakunya zina. Kalau mata buta, dia tak nampak apa-apa, tak tahu pun. Ya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan anugerah yang besar kepada Allah kepada kita, mata. Kemudian Allah ajarkan kita ada adab menggunakan mata. Walaupun mata itu mata kita, ya, namun ianya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Lalu Allah ajarkan supaya menunduk pandangannya. Dan kita tidak nafikan bahawa pandangan mata ini mempengaruhi banyak perkara. Ya. Pandangan mata ini banyak mempengaruhi kita dari sudut terutamanya hafazan orang yang menghafal Al-Quran misalnya, tak kiralah hafal kitab ke hafal apa ke, dia akan mempengaruhi. Kalau kita tak jaga dosa mata ni, biasanya Quran tidak akan mampu dihafal dengan baik. Ya, tu pasal kita ni kenapa tak boleh hafal. Okey, misalnya ustaz suruh hafal lah, okey, hafal, baca hafal, balik-balik rumah kita hafal, hilang. Pergi ke yayasan taklim esoknya hilang. Ya, disebabkan kebanyakannya adalah masalah mata. Tapi nak jaga bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, takutlah Allah, ya, hak mana kita mampu. Supaya kita berhati-hati je, itu je lah. Ya, kalau dah ternampak, istighfar pada Allah. Ya, pasal misalan kita mengatakan bahawa kalau seorang tu nak lari 100% agak bermasalah juga. Seperti misalan, ya, kalau kita nak dengar berita, okey, kadang-kadang di TV tu yang ditonjolnya wanita-wanita yang tidak menutup aurat misalan, kan. Mula nak dengar berita, ya, lepas tu nak tengok berita, lepas tu comel pula, kan. Dia jadi macam itulah. Akhirnya, ya, dia mengganggu iman sebenarnya. Habis tak tengok tak boleh, ya, hanya sekadar mendengar. Okey. Itu baru satu juzuk. Kalau kita bawa kereta pula, takkan nak tunduk pandangan kita. Yang bawa motor tu Mak Minah. Ya, dengan tak aurat dia tak jaga, rambut apa? Ya, terbangnya. Pakai pula baju sempit-sempit. Ya, kadang-kadang kita bawa kereta macam tu keadaan orang yang di depan kita. Maka takkan kita nak tunduk. Ya. Okey. Di sana fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah. Tapi untuk kita buat saja-saja, itu yang dilarang. Ya. Okey, kita lihat ayat yang berikutnya. Allah berfirman, ayat tadi ditujukan kepada kaum lelaki. Dan Allah berikan
Ayat yang kedua kepada wanita-wanita, tetapi panjang sedikit. Okey, kita tengok. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman. Okey, maka kita bagi wanita-wanita beriman sambut seruan Allah ni. Allah yang membicarakan, dijanjikan kepada kita syurga. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Okey. Ini arahan daripada Allah yang pertama, seperti mana arahan diberikan kepada kaum lelaki, menundukkan pandangan. Ya, bila menundukkan pandangan, maka dia akan menjaga kehormatan dia. Lepas tu, dan jangan dia menampakkan perhiasannya. Okay, perbahasan perhiasan ini agak lebih luas yang perlu kita lihat secara syariat yang mengajar kita. Ya, bukan maksud di sini dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Orang tu dah biasa tunjuk rantai dekat orang ramai, ya, maka itu yang dikatakan itu dah dibiasakan. Tak, ya, itu di antara perhiasan yang tidak boleh ditonjolkan. Gelang dah sampai ke ketiak, ya, dah biasa dah gelang sampai ke ketiak. Tak, ya, itu bukan perhiasan yang biasa kita nampakkan, itu dibenarkan syarak. Kenapa? Itu adalah perkara yang perlu disorokkan. Okey. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya. Di situlah datang, ya, tudung bukan fashion. Tudung bukan fashion. Tudung adalah menutup aurat dan menutup sehingga bahagian dada mereka. Ya, kaum wanita, tudung menutup bahagian dada mereka. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, dan jangan kita buka, tunjukkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya, kalau nak tunjuk, ya, pada perhiasan yang kita pakai, makeup yang kita pakai, maka yang pertama adalah pada suami mereka. Ini sayang, ya, kita pakai, Masya Allah, di luar pakai, ya, paling fashion yang terbaru, ya, dalam rumah berkemban je ada suami. Nasib, ya, nasib umat Islam, orang wanita zaman sekarang, ya, bila nak berkeluar, Masya Allah, persiapan nak berkeluar tu, make up dia Allah saja yang tahu, ya, sejam. Tetapi bila berada di rumah, maka, ya, pakaian dia berkemban. Minyak wangi yang paling sedap, minyak masak. Ya, ini di antara masalah kita. Tapi lah, ya, mereka mengatakan pula, itu perempuan, laki pun, ni laki pakai kain pelekat londe je, ya, sampai nampak pusat je. Orang tak, kalau nak pergi kerja, kemas semat. Yalah, seperti mana yang Ibn Abbas mengatakan,
Seperti mana aku suka dihiasi, maka aku menghiasi. Maksudnya, seperti mana aku ingin melihat isteriku cantik, maka aku kena cantikkan diri. Jadi seharusnya wanita-wanita yang bersuami misalnya, di rumah tu pakai cantik macam apa ya, kita nak sebut macam model tu dia pakai. Ya, pakai macam pramugari tu. Bersedia sambut suami balik, ya. Ini sambut suami balik kadang-kadang dengan suara dulu jerit. Akan timbul masalah. Suami balik buka-buka pintu, ya, tengok kuali kat depan rumah. Okey. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati dalam bab ini. Apabila ayat ini Allah mengatakan perhiasan yang pertama sekali kita nak tonjol adalah untuk suami. Ingat, wanita-wanita pada suamimu ada syurga. Bersabar, hiaskanlah diri kita. Ya. Jadi perhiasan yang hendak ditayang adalah pada suami orang yang pertama dahulu. Okey. Lepas kita dengar ni, lepas ni insya-Allah wanita-wanita ya yang mengaji di Yayasan Taklim ni terkenal dengan ya memekapkan dirinya sewaktu berada dengan suaminya. Okey? Boleh. Insya-Allah. Entah bukan perempuan lagi. Ya. Ya. Baik. Tetapi bukanlah maksudnya kalau begitu keluar tu hodohlah, tak. Pakai biasa. Tapi maksudnya di depan suami. Kerana subhanallah, pada suami itu ada syurga ya. Wanita-wanita kena faham elok-elok, pada suami ada syurga. Selagi kita ada suami, bersabar dengan khainah suami itu ya, selagi tidak melanggar syarak ya, syurga menanti untuk kita. Itu kelebihan wanita yang mempunyai suami. Baik. Kemudian Allah mengatakan atau ayah mereka. Okey, maksudnya kaum kerabat, kaum keluarga atau ayah suami mereka. Okey, batas-batas ni ada batas dia. Batas pada suami, okey, pertama kalau kita nak make up apa juga mesti mengikut syariat yang ditetapkan oleh syarak ya. Ini bab make up ni ada hukum hakam dia tersendiri. Kadang-kadang orang tu dia mewarnakan rambut dia. Kenapa? Misalnya rambut dia dah putih ya, suami tak suka tengok rambut putih lalu diwarnakan hitam. Dia kata suami saya suka ya warna hitam. Kita kena lihat kepada hukum hakam dia. Kenapa larangan mewarnakan uban dengan warna hitam? Itu syariat. Okey, memang pertama mentaati suami dalam perkara ma'ruf. Kemudian datang hadis bab makeup ini di antara larangan menggunakan warna hitam pada uban-uban. Tetapi suami nak bagaimana kedudukannya. Okey. Kadang-kadang bulu kening tu dicabut ya. Suami nak tengok lagi halus ya. Cabut sampai habis dah bulu kening dia tu. Okey? Tak boleh. Kenapa? Rasulullah melaknati orang yang mencabut bulu kening. Okey. Jadi bila Rasulullah melarang, dia jadi syariat. Kalau suami suruh pun tak boleh dalam bab tu. Ni kaedah makeup. Ya, kaedah makeup kena berjaga-jaga. Ya, supaya kita tak terikut, tak terjebak dalam perkara kita ingat bila suami hendak buat apa saja walaupun langgar syarak. Tak boleh. Ya, ini kena faham. Jadi apabila wanita-wanita nak bermakeup, kena juga belajar hukum hakam makeup, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dibenarkan dalam syarak, supaya mereka tidak berlaku salah dalam menunaikan tuntutan syarak. Ya, untuk menunaikan pada suami tetapi akhirnya terjebak dalam dosa-dosa pula. Okey. Misalan juga dalam ayat ini, makeup perhiasan ini boleh kepada suami, ayah mereka. Ini berkaitan dengan aurat juga. Kenapa? Dalam isu-isu yang pernah orang bertanya tentang misalan anak menantu dia, menantu perempuan, bila Allah membenarkan dia salah faham berlaku seperti dia memakai short, makai pendek aja di depan pak mentua dia. Tak boleh. Aurat perempuan ya telah ditetapkan oleh syarak. Aurat lelaki ditetapkan oleh syarak. Lelaki tak boleh pakai seluar pendek depan mak mentua. Depan siapa pun tak boleh. Ya, kerana aurat dia di antara pusat dengan lutut. Ya. Maka dia nak pakai short, tak boleh.
seorang lelaki dia tidak boleh pakai pendek walaupun depan anak dia. Tiba-tiba maaf kata dia pakai ikut suka dia, pakai spender je dalam rumah, tak boleh. Begitu juga seorang wanita dia tidak boleh pakai di depan anak perempuan ataupun di depan anak-anaknya dalam keadaan pakai, maaf kata, pakai macam bikini, tak boleh. Haram. Kerana itu batas aurat. Kadang-kadang kita melihat wanita-wanita dia tak kisah depan anak dia pakai seksi ke apa, tak boleh. Dia kena jaga aurat dia. Yang masih lagi dikatakan aurat dia, terutamanya ditambahlah bahagian perempuan dada ni, walaupun ada perbahasannya, tetapi mesti bawah lutut. Ya, mesti bawah lutut. Dia kena jaga. Begitu juga dengan pakaian-pakaian sempit yang sampai nampak segala-gala bentuk pun tak boleh. Pada anak sekalipun tidak dibenarkan. Walau pada anak. Pada suami itu lain cerita. Tetapi pada anak tidak dibenarkan. Kalau pada anak yang terapat, pada bapa, mak kita pun tak boleh. Ini kan kepada orang lain. Jadi kena berhati-hati dalam bab aurat ni. Ya, kerana kadang-kadang kita lihat apabila orang bagi tahu anak menantunya pakai skirt je di rumah, kan? Ialah nak Allah alam kenapa, tapi ianya tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun dengan bapa sendiri tidak boleh pakai skirt. Dia hanya untuk suami sahaja. Okey, hatta dengan anak pun tidak boleh. Kerana itu batas aurat dia. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, ini yang disebutkan perhiasan-perhiasan ini dalam bentuk inai, bentuk rantai, apa lagi, subang, gelang. Kenapa? Kebiasaan wanita yang pakai di rumah dia kena jaga, ya. Kita pula nak ini. Okey, laki senang, alhamdulillah, laki dia beraurat simple je. Itu yang jadi kadang-kadang simple pun tak kena juga keluar ditutup pakai seluar sampai yalah, tak pakai baju langsung. Kita kata kena jaga adab lah. Tetapi bagi wanita, kalau dia pakai di rumah dengan anak-anak ataupun dengan bapa, paling kurang dia kena pakai baju macam kaftan tu. Ataupun kalau kita t-shirt yang tidak ketat, dia had lengan tangan ni, ya, had lengan tangan, dan bahagian dada ni dia tidak boleh sampai, maaf kata, nampak lurah tu, ya, dia kena ataskan sikit. Lepas tu kain tu sampai bawah lutut, petengah betis dia. Itu kaedah dia lah. Okay. Kemudian Allah mengatakan, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka. Ya, bila putera-putera suami mereka itu maksud dia anak tiri. Atau saudara-saudara lelaki mereka, okey, adik-beradik lelaki, atau putera-putera saudara lelaki mereka, anak saudara, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan orang gaji yang tua, orang gaji yang dah tua, lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Okey. Dalam ayat ni disebutkan lagi beberapa golongan yang dibenarkan kita menonjolkan perhiasan yang kita pakai. Kalau kita tengok ini, yang disebutkan perhiasan ini seperti gelang-gelang, ya, pakaian-pakaian. Disebutkan termasuk wanita-wanita Islam dan hamba-hamba yang dimiliki. Tetapi berhati-hati, walaupun hamba, dia pun manusia juga. Ya, kerana apa? Dalam bab-bab ini ialah hamba pun dah tak ada zaman sekarang, cuma Allah menceritakan hamba-hamba itu dibenarkan. Tapi dalam peristiwa sewaktu isteri Akramah Ibnu Abi Jahal, setelah dia meminta pelepasan daripada Rasulullah SAW tentang Akramah tidak dibunuh, kerana nama Akramah termasuk orang yang nak dibunuh, maka dia pergi turut
suami dia dengan hamba dia pergi ke arah Habsyah, ya, nak bagi tahu bahawa Rasulullah telah memberi jaminan kamu tidak akan dibunuh. Hamba dia ni, ya, dalam perjalanan itu dia cuba mengganggu isteri Akramah. Maksudnya nak buat benda yang tak baik. Tetapi kebijaksanaan perempuan ini, dia pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, ya. Akhirnya hamba ini tak jadi. Ya, tak jadi. Sedangkan perjalanan daripada Mekah nak menuju ke Habsyah tu makan masa, ya. Maksudnya dalam masa 1 hari 2 hari itu, ya. Akhirnya bila sampai di Habsyah itu, maka isteri Akramah menceritakan apa yang berlaku. Akramah waktu itu, ya, dia masih lagi bukan Islam, panah baran dia, dan akhirnya dipancung hamba tersebut. Nak menceritakan itu dia, walaupun hamba kena berhati-hati dalam bab ini. Kemudian disebutkan juga mereka atau pelayan-pelayan orang gaji yang tua lelaki, ya, orang gaji yang tua lelaki. Tetapi benda-benda yang begini kena ambil kira, ya. Kita melihat kadang-kadang kalau orang tua yang masih lagi keadaannya yang tidak stabil, maksudnya masih lagi keadaannya nafsunya ada, maka tidak dibenarkan. Ya, dalam ayat ni lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ya. Tetapi benda ni kadang-kadang membawa kepada mudarat. Kalau ada seorang wanita itu tidak menjaga kehormatan dia, ya, nak menunjuk-nunjuk, kadang-kadang dia mengganggu juga walaupun lelaki itu tua. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, ya, kerana kanak-kanak ini ada tahap dia yang dikategorikan kanak-kanak, ya. Kadang-kadang kita, itulah sistem pendidikan kita bercampur, lelaki dan perempuan. Sebenarnya sistem ini adalah berbahaya kerana anak-anak ini ada tahap umur dia. Bila sampai satu tahap umur tu, pemikiran dia dah lain dah, ya. Dia berkawan dengan perempuan tu dah lain. Apatah lagi zaman sekarang dengan gadget-gadget yang dimiliki, banyak benda-benda yang tidak baik dapat disaksikan. Mereka mempelajari di saat usia muda, mereka memahami perkara-perkara orang tua. Jadi di sana fitnah, ya, walaupun budak kecil. Oleh kerana tu dalam ayat ni disebutkan, dan jangan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Kadang-kadang budak-budak ni, ya, bila dia datang, kakak tu cantik lah, berarti dia dah tahu tentang nilai sebuah kecantikan. Maka budak-budak macam ni tidak dibenarkan. Walaupun dia belum balik, tidak dibenarkan masuk dalam kawasan perempuan. Dia boleh menceritakan pula perempuan tu begini, rambut dia begini, berkutu apa semua. Maka itu berbahaya. Kenapa? Dia tahu dah mensifatkan kecantikan seseorang atau keburukan seseorang. Maka budak-budak yang begini tidak dibenarkan. Ya, kadang-kadang umur yang kecil, nampak 7 tahun, 6 tahun, tapi dia dah boleh menceritakan benda-benda begitu, yang tu tidak dibenarkan. Okey? Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, dalam ayat ni, inilah yang menunjukkan maksud memukul kaki. Kita orang Malaysia memang takkan faham. Ya, macam mana pukul kaki, apa yang kita sembunyikan. Kenapa kita orang Malaysia tak pakai gelang kaki? Tetapi kalau kita tengok cerita Hindustan, di sana kita akan tahu. Orang Hindustan ni dia suka pakai gelang-gelang yang kecing-kecing kan, berbunyi-bunyi itu. Memang dia suka. Jadi dipakaikan saja nak bunyi gelang kaki dia, geding-geding kan. Maka itu tak boleh. Allah melarangkan, dan janganlah mereka memukul kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi jangan, ya, kalau pakai gelang simpan je lah kat kaki itu, ya. Okey. Kemudian Allah mengatakan, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maka diikuti dengan kesilapan kita dengan taubat-taubat, maka kita akan dimasukkan di kalangan orang yang beruntung. Baik. Jadi bila kita melihat ayat ini, bagaimana Allah terangkan, ya, fadlu ataupun berlebihan dalam melihat, dia boleh membawa kepada perkara yang lagi besar dosanya. Asalnya kalau melihat ini salah, dia menjadi dosa kecil, tetapi dia boleh membawa kepada dosa besar apabila dia membawa kepada zina. Kemudian menahan diri untuk berlebihan dalam melihat dan berbicara
Kerana apa? Bila kita banyak berbicara, maka banyak silapnya. Dan bila banyak silapnya, banyak dosanya. Itu yang menyebabkan Saidina Umar menahankan lisan dia dari berbicara tanpa faedah. Okey. Jadi, berbicara, bila kita melihat dalam zaman sekarang, berbicara dikategorikan dalam dua bentuk. Berbicara dengan mulut, satu, dan berbicara dengan WhatsApp ataupun dengan penulisan, dua. Maka kedua-dua ini merupakan malapetaka ujian yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan, bergantunglah masing-masing punya hal, maka peliharalah kita daripada kesilapan. Ingat ya, satu dosa daripada lidah kita ini, dalam satu hadis mengisyaratkan, di kalangan manusia ni dia tak kisah apa yang dia berucap, sehingga perkataan itu dimurkai oleh Allah yang menyebabkan dia boleh dilontarkan ke neraka dalam jarak hujung dunia. Lebih kurang maksud dia begitu, jarak yang jauh, disebabkan satu kalimah. Okey. Bila disebutkan dalam keadaan yang begitu, jangan kita mudah untuk mengeluarkan perkataan. Kerana kita tak tahu kalimah mana yang boleh memudaratkan kita di akhirat kelak. Ingat ya, macam mana yang kita tulis tu, kita hantar send kan. Kalau ikutkan, kalau kita tengok, kita hantar send tu ke mana? Apa yang hantar? Melalui internet. Dia masuk terus ke handphone kawan-kawan kita. Dan kita kena tahu bahawa masuk ke handphone kawan kita itu setelah dia masuk ke center, kata orang, kat mana tempat WhatsApp kita ni dikumpulkan. Itu pasal dalam isu-isu, bila kerajaan nak mencari maklumat, dia meminta maklumat itu didapati melalui center kat mana WhatsApp ini berpusat. Maka di situ. Dan kita kena faham bahawa kalimah itu akan sampai kepada Allah dahulu. Yang ini di sisi Allah dahulu. Allah simpan apa yang kita tulis, apa yang kita cakap, ya, raqibun atidun, yang mana dia mencatatkan semua apa yang kita cakap dan kita katakan. Itu perjalanan perkataan. Oleh kerana itu Allah mengatakan kepada kita, lebih baik kita bercakap baik-baik sahaja. Kerana apa? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah mengarahkan kita, ya, bercakap baik-baik. Ini tabiat ahli syurga. Ya, dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk ke-22. Surah Al-Ahzab, juzuk ke-22, surah yang ke-33, muka surat 427. Ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katalah perkataan yang benar-benar. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang amat besar. Okey? Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa diarahkan untuk bercakap baik. Kenapa? Bila kita berkata dengan perkataan yang baik, kita akan diislahkan. Allah perbetulkan diri kita. Ya, Allah perbetulkan diri kita. Dengan arti kata lain, kalau kita nakkan jadi diri kita ni orang yang baik, ya, maka di antara permulaannya ialah berkata dengan perkataan yang baik. Itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia menyampaikan dakwah, kita tahu bila orang yang tak ada ilmu ni, dia cakap lok-lak banyak. Macam kita kata lok-lak lah, perkataan bahasa-bahasa yang tak baik kadang-kadang. Ya, budak-budak zaman sekarang, kalimah-kalimah mereka pun kita pun tak faham. Kadang-kadang kalimah kita, kalau
kalimah gila tu memang tak baguslah. Depa tu gila tu makna dia tersangat. Ui, pedas gila. Oh boy. Ya. Ala kulli hal, kadang-kadang bahasa mereka guna tu kita dengar apa bahasa ni? Dicampur-campur aduk, maka ingat berhati-hati. Kalimah-kalimah itu merupakan kalimah yang boleh menghitamkan hati kita atau menjadikan kita tidak baik. Dan alhamdulillah kita tahu bahawa saintis daripada Jepun, ya, apabila dia membuat kajian tentang molekul air yang dibaca digunakan ataupun dikatakan dengan perkataan-perkataan yang baik dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Melalui research yang dibuat, apabila dia berkata dengan perkataan yang tak baik, maka molekul itu berbentuk dalam bentuk yang kita nampak menakutkan ataupun macam tidak menenangkan jiwa kita. Kalau letak dengan muzik rock ke apa, dia jadi benda, molekul tu agak tak menarik langsung. Tetapi bila kita katakan perkataan yang baik, molekul itu akan menghiasi, cantik, seperti mutiara. Ya, dia berubah mengikut perkataan. Oleh kerana itu, bila kita sebut je bismillah waktu minum tu, dia akan mengubahkan. Dan apatah lagi dalam tubuh badan kita, 70% adalah air. Yang mana bila kita berkata baik, maka air-air dalam tubuh badan kita, molekul-molekul ini akan berubah menjadi baik. Oleh kerana itu Allah mengarahkan kita, berkatalah perkataan yang baik-baik. Allah akan islahkan diri kita, memperbaiki diri kita, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya. Apabila Rasulullah berdakwah, saya katakan tadi, Rasulullah berdakwah kepada kafir Quraisy. Kita tahu mereka cakap bahasa-bahasa yang na'udzubillah, kadang-kadang bahasa-bahasa, apatah lagi bahasa-bahasa Latta wal Uzza, apa kalimah-kalimah kufur mereka tu. Tetapi bila mereka menganut agama Islam, ya, terus berubah, dia perkataan yang tak baik terus menjadi baik. Itu yang menyebabkan mereka kata kamu ni dah kena sihir dengan Muhammad. Ya, daripada mat lok-lak cakap bahasa yang tak standard tu, tiba-tiba bila dia masuk Islam, bahasa semua terjaga. Ya, nak cakap benda lara tak terkeluar daripada mulutnya. Kenapa? Kerana mengikut arahan Rasulullah SAW. Oleh kerana tu, mereka kafir Quraisy mengatakan orang yang mengikut Muhammad ini, ya, kena sihir. Sedangkan mereka sebenarnya mengikut arahan Allah. Mereka berubah 100%. Ya, oleh kerana itu kita pun kena berubah juga. Okey. Itu di antara kelebihan, ya, menahan diri daripada kelebihan berbicara. Kelebihan makan. Kelebihan makan, pastikan makan itu makanan yang halal. Dan pastikan tidak melampaui batas sampai kenyang, nak bangun tak larat, nak solat benda tak larat. Sampai orang solatkan jenazah dia aja. Okey. Berarti makan kena hati-hati. Makan, pastikan makanan yang halal, tayyibah, yang baik. Bukan semua makanan yang halal itu tayyib. Itu pasal junk food halal tapi tak tayyib, tak baik. Jadi makan makanan yang tayyib dan halal. Allah mengisytiharkan kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang beriman sahaja dalam bab ini. Allah isytiharkan. Dan ditambahkan makan produk Muslim. Ya, okey, itu paling cantik. Baik. Kemudian dan berkumpul dengan orang lain. Okey, berkumpul dengan orang lain yang dikatakan berlebih-lebihan dalam ikhtilat, kena berhati-hati juga. Kerana bukan kita tidak dibenarkan untuk berkumpul, tetapi jadikanlah kita orang yang mengislahkan keadaan, orang yang menyelamatkan keadaan, ataupun orang yang membawakan kepada kebaikan. Yalah, kadang-kadang kita dah berkumpul, kalau kumpul kawan-kawan yang mengumpat, mencela apa semua tu, macam mana nak buat? Ya, kalau boleh kita tegurlah. Kalau tak boleh kita berundur. Tetapi kalau kawan tu jenis tak puas-puas nak mengumpat orang, kita dah tegur apa? Itu dikatakan jangan masuk lagi dah. Ya, tinggalkan mereka. Okey, tinggalkan mereka. Dengan arti kata lain, kita memilih kawan dalam menjaga batas-batas, menahan diri batas-batas daripada syaitan memasuki dalam diri kita. Baik. Jadi di sini menahan diri untuk berlebihan dalam melihat, berbicara, makan dan berkumpul dengan orang lain, kerana syaitan menguasai manusia dan mendapat tujuannya dengan menggunakan 4 jalan ini. Pasal terutamanya yang berkaitan ikhtilat, ya, bercampur laki perempuan tu dah memang syaitan masuk. Cuma kita melihat
Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang berkawan. Ya, berkawan. Agama seseorang itu mengikut agama kawan dia. Kalau kawan dia suka begini, dia akan ikut. Oleh kerana itu syaitan masuk. Kalau kawan dia, cukup bagi kita, kalau kawannya suka datang ke yayasan taklim, insyaAllah orang tu akan datang ke yayasan taklim. Kalau kawan tu suka pergi mall, ya, insyaAllah kita pun akan suka pergi mall. Begitulah seterusnya berkaitan dengan kawan, kerana syaitan akan masuk mengikut kawan dia. Okey. Kesimpulan dalam bab ini, setiap orang yang memiliki hati mengetahui bahawa tidak ada jalan bagi syaitan untuk memasuki kecuali melalui 3 jalan. Pertama, berlebih-lebihan dan melampaui batas, melewati batas keperluan sehingga terjadi berlebih-lebihan. Ini merupakan kesempatan syaitan dan merupakan tempat syaitan masuk ke dalam hati. Cara menjaganya adalah tidak membiarkan nafsu memenuhi keinginannya, baik berupa makanan, tidur, kenikmatan atau istirahat. Jika pintu ini tertutup, maka akan aman dan musuh tidak bisa masuk. Maksudnya, dalam bab ini, kita kena jaga perkara-perkara supaya tidak berlebih-lebihan. Kalau kita makan, kontrolkan. Kalau kita ber-WhatsApp pun, kontrolkan. Kalau kita apa lagi? Ya, bekerja pun kena kontrol, ya, supaya kita dalam keadaan yang stabil, tidak mengikut hawa nafsu. Okey, baik. Kedua, lupa. Ya, syaitan masuk melalui lupa. Tadi berlebih-lebihan. Yang kedua, lupa. Orang yang berzikir berada di benteng zikir. Jika ia lupa, maka pintu benteng akan terbuka. Maka musuh akan masuk dan ia akan kesulitan dan kesusahan untuk mengeluarkan syaitan. Jadi, zikir pagi dan petang amat penting. Ia merupakan benteng yang mana syaitan nak masukkan kepada kita. Itu pasal, misalan kalau seorang tu nak melakukan solat fardu, solat sunat tu adalah benteng. Kalau dia dapat mempertahankan solat sunat, biasanya insya-Allah solat fardu dia akan dapat tahan. Kalau solat fardu pun lok-lak aja, ya, kadang-kadang awal waktu, paling banyak akhir waktu, maka benteng ini akan silat-silat satu hari terlepas waktu. Ya, macam itu kedudukan syaitan. Itu pasal kita melihat solat tahajud, dia merupakan benteng pertama untuk solat fardu. Kemudian diikuti dengan solat sunat, sunat qabliyah wa ba'diyah. Ya, lepas tu solat sunat yang lain tu. Dia merupakan benteng solat fardu. Oleh kerana tu, ia zikir pagi dan petang adalah benteng untuk menjaga kita dari gangguan syaitan. Ketiga, memaksakan mendapat segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kita paksa diri kita pada benda yang tidak bermanfaat. Habis syaitan akan masuk. Maksud paksa ni, dia bukan nampak macam paksa, tapi okey, kita dihidangkan dengan benda-benda yang misalan kita tengah tengok TV, masuk waktu solat. Ya. Masuk waktu solat, cerita best. Cerita apa yang best sekarang kita pun tak tahu. Cerita Korean ke apa. Ya, best. Masuk waktu solat, tapi kita paksa diri kita buat dia aja, tak dengar azan tu, kita duduk tengok TV lagi. Tu dia. Ya, syaitan akan masuk. Tuan-tuan dan puan-puan, syaitan masuk begitu licik sekali. Alah, tak apa, sekejap je, solat panjang lagi. Dia jadi macam tu. Solat panjang lagi, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir begitu. Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu nilaian solat di awal waktu, ataupun satu masuk aja, lepas je azan tu kita solat. Bak kata orang, ya, kalau masa tu sejam je waktu, misalnya subuh, sejam lebih sikit, 1 minit yang pertama itu jumlahnya terlalu besar di sisi Allah. Kalaulah solat sunat, ya, sunat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, solat fardu subuh itu lebih daripada segala-galanya. Kita nak bagi perumpamaan pun tak mampu. Cuma kita bagi nilaian. Kalaulah misalnya jarak masa itu adalah 1000 minit, 60 minit, mana mau. Okey, ambil 100 minit misalnya. Okey. Yang nilainya 100 dinar. Okey. 1 minit hilang. Kalau kita tinggalkan lambat solat 1 minit, seolah-olah hilang 1 dinar. 2 minit lambat, 2 dinar hilang. Bayangkan, kita boleh bayangkan. Itulah nilaian orang yang melambatkan solat. Seolah-olah dia menghilangkan pahala tu, seperti mana dia hilangkan dinar-dinar yang
Banyak sekali. Bayangkan tinggal 10 minit nak masuk, nak habis waktu baru solat. Dengan arti kata lain, hanya tinggal 10 dinar. Na'udzubillah. Daripada beratus dinar, tinggal 10 dinar. Yang lebih menyakitkan, apabila dikategorikan orang yang melambatkan solat itu adalah sifat-sifat orang munafik. Itu habis. Ya, kalau dia sampai tahap begitu, maka sakit. Ya. Jadi memaksakan mendapat segala sesuatu yang tidak bermanfaat, itu adalah jalan-jalan syaitan. Baik, jadi inilah ya bab yang kita bicarakan supaya kita mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan, ya, daripada syaitan memasuki, mengganggu kita dalam keadaan kita tak sedar. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6, kesan fitnah dan maksiat terhadap hati. Okay, dampak fitnah dan maksiat terhadap hati. Pertama, bentuk fitnah pada hati. Huzaifah bin Yamani berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda, tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasir, 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nukatatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nukatatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni 'ala abyadi mithla as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damat samawati wal ardu wal akhar aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Akan dinampakkan berbagai fitnah pada hati seperti teranyamnya tika seutas demi seutas. Okey, ini kalimah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir. Okey, akan dinampakkan fitnah pada hati seperti teranyamnya tika seutas demi utas. Maksudnya siapa yang tahu berkaitan dengan tika, ya, anyaman tika ni dia tahu bagaimana satu utas itu dianyam satu-satu. Macam kita buat ketupat lah, senang cerita. Ya, tika ni dah lama dah, zaman kita tak lihat. Tapi ketupat, dia masuk satu-satu. Okey. Maka hati mana pun yang telah dimasuki oleh fitnah, ya, jika hati itu dimasukkan oleh fitnah, maka akan ada di titik padanya dengan titik hitam. Dan hati mana yang dapat mengingkari fitnah, maka dititik padanya dengan titik putih, hingga kembalilah hati itu menjadi dua bahagian. Okey. Fitnah yang datang ini, bila disebutkan fitnah adalah ujian, ya, bukan fitnah macam orang duk fitnah tu, ya, dia fitnah aku, tak. Bila disebut fitnah dalam bahasa Arab ini, ya, maksudnya ialah ujian yang datang. Ujian yang datang, ya, dalam bentuk yang berbagai-bagai. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ujian yang datang dalam bentuk kesihatan, kematian, dari tanaman, harta benda, semua tu adalah ujian-ujian. Okey. Maka ujian ini datang sehingga kan dia menjadikan kesan kepada hati seorang itu, sama ada dia menerima. Bila dia menerima ujian itu, maksudnya dia tak mau menapis ujian tersebut, maka di situ akan berlaku noktah hitam dalam diri kita. Tetapi bagi orang yang menerima petunjuk, maka dia akan cuba mengelakkan dirinya mengikut fitnah tersebut. Maka di sinilah dikatakan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, maka hati itu menjadi dua bahagian. Hati yang hitam muram seperti cakir yang miring. Okey, itu kalimah-kalimah. Yakni hati yang hitam seperti satu batu yang tidak bisa didiami air. Okey, tidak tahu terhadap yang baik dan tidak pula peduli terhadap kemungkaran. Okey, yang menjadikan senang oleh hawa nafsunya. Okey. Dimaksudkan di sini hati yang hitam itu, yang mana dia tidak boleh menyerap kebenaran itu,
adalah seperti hati yang mana datangnya kebaikan, dia tak akan terima. Dia tak peduli. Kemudian dia melihat kemungkaran, dia tak akan mencegahnya. Okey. Dan hati yang putih tidak bisa menerima bahaya dari fitnah selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya hati yang putih ini dia berhadapan dengan fitnah-fitnah itu, ya, walaupun sampai dia mati. Dengan arti kata lain, dia akan istiqamah dalam keadaan kebenaran. Oleh kerana itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti al-amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran, ya, la yadurruhum man khazalahum, dan tidak akan memudaratkan sesiapa saja yang cuba nak merosakkan dia. Dengan arti kata lain, golongan ini, orang yang mempunyai hati yang kebal ini ataupun tegas ini, dia akan berdiri tegak walaupun fitnah itu datang dan agak sukar. Ya, perkara ini agak sukar. Tetapi perkara ini telah berlaku di kalangan ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam Ahmad, kita lihat, ya, para sahabat sudah tentu. Ya, Imam Ahmad kita lihat dia boleh berdiri walaupun dia hampir-hampir terbunuh dalam fitnah Al-Quran. Dan begitu juga dengan imam-imam yang besar seperti Imam Abu Hanifah yang dipenjara sehingga 3 hari sebelum dia mati baru dikeluarkan. Begitu juga Imam An-Nasai, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan banyak imam-imam yang besar menunjukkan kedudukan hati mereka itu tidak berganjal. Okay? Jadi oleh kerana itu hati ini amat penting dididik dan diajar. Bagaimana nak dididik dan diajar? Berlatihlah bila mendengar arahan Allah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar arahan Rasulullah sami'na wa ata'na tanpa banyak bicara. Dan berdiri tegas sewaktu fitnah melanda. Ya, bila kita nak lihat kekuatan kita, bila fitnah melanda, bagaimana pendirian kita? Ya, pendirian kita itu diambil kira. Okey. Penampakan fitnah yang masuk ke dalam hati secara perlahan menyerupai bentuk rajutan anyaman, iaitu terajut seutas demi seutas, ya. Seolah-olah dia masuk sikit. Berdasarkan saat pembentukan fitnah itu, hati dibagi menjadi 2 bahagian. Ya, sewaktu kejadian fitnah itu, hati itu dibahagikan kepada 2 bahagian. Hati yang hitam, hati ini ketika dinampakkan padanya fitnah, maka ia menyerap seperti berproses seperti bunga karang menyerap air. Ya, kalau ikutkan terjemahan yang sebenarnya seperti sponge tu. Ya, hati yang hitam tu dia sedut aja, apa yang boleh disedut. Sehingga akan timbul bercak hitam dan hati akan terus menyerap setiap fitnah yang ditawar hingga hati menjadi hitam, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat balik berkaitan dengan hati yang tak baik ini, dia akan sedut, dia akan hisap semua bentuk. Dia bukan hisap sirap je, dia hisap air kotor, air bersih, dia hisap semua sekali seperti sponge. Okey? Itulah yang dimaksudkan pernyataan seperti gelas miring. Okey. Yang terlungkup dan terbalik. Jika hati telah menjadi hitam dan tidak baik, hal ini akan menyebabkan adanya 2 penyakit yang berbahaya, di mana kedua-duanya akan menarik pada kerosakan. Berikut kedua penyakit. Okey. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, ya, kenapa kaedah dia, kalau hati kita mati walaupun hakikat kita hidup, ya, tapi sebenarnya kita dah mati. Kita tak kenal pencipta dengan baik, berarti hati kita dah mati. Oleh kerana itu dia nak menyelamatkan kepada kita yang tak memerlukan wang ringgit yang banyak untuk menyelamatkan hati kita. Okay? Hanya memerlukan kita menuntut ilmu dan istiqamah. Berikut kedua penyakit itu, di mana keduanya akan menarik pada kerosakan. Kedua penyakit itu, pertama, menyerupakan suatu yang baik dengan suatu yang mungkar. Maka tidak lagi mengenal suatu yang baik dan tidak mengingkari suatu yang mungkar. Bahkan bisa jadi jika penyakit ini menghukumi suatu permasalahan, bisa meyakini bahawa suatu yang baik adalah hal yang mungkar dan suatu yang mungkar adalah suatu yang baik. Menganggap bahawa bid'ah itu adalah sunnah.
dan sunnah adalah bid'ah adalah lebih parah lagi menganggap bahawa hal yang benar itu adalah hal yang batil dan hal yang batil itu adalah hal yang benar. Nauzubillah min zalik. Okey, dalam penerangan ini agak menarik sekali apa yang kita saksikan pada hari ini. Perkara ini berlaku. Ini berkaitan apabila setengah golongan, ya, apabila hati mereka telah rosak, ya, disebabkan falsafah-falsafah yang dianuti dan pemikiran penafsiran mengikut hawa nafsu, lalu mereka membuatkan penilaian mengikut akal dan bukan lagi penilaian mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Allah bagi misal dalam Al-Quran seperti ayat riba, ya. Kita tahu riba haram, ya. Tetapi golongan yang hati bermasalah ini, dia cuba nak menyamakan antara riba dengan perniagaan. Cuba buka surah Al-Baqarah. Surah Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga, muka surat 47, ayat yang ke-275. Ini di antara hati-hati yang bermasalah. Ayat 275, muka surat 47. Nak menceritakan bagaimana mereka cuba menyamakan satu benda yang haram dengan satu benda yang halal. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. 275, ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit rasu. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nampak tak? Dikatakan jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserahlah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey. Dalam ayat ini nak menceritakan seperti mana Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan misal, ya, yang mana dia tengok mungkar tapi dikatakan benda tu lebih kurang sama dengan yang baik. Okay. Dia tengok riba, dia tengok berniaga, dia kata berniaga itu adalah riba juga. Maka tak ada beza antara berniaga dan riba. Ini di antara pemikiran liberal, ya, cara berfikir dia. Oleh kerana itu pendirian kita terhadap perkara-perkara yang begini, ya, kena elakkan daripada memandang remeh pada ayat-ayat Allah. As-sam'u wa ta'ah kena ada. Apabila sistem Islam mempertikaikan misalan yang dikaitkan dengan masalah faraid misalan, yang lebih berat kepada kaum lelaki, ya, perempuan tak dapat melainkan sedikit, dia melihat dari sudut akal, kita membicara dari sudut agama, dia mula menolak. Ini di antara perkara yang menggerunkan. Begitu juga disebutkan menganggap bahawa bid'ah itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah bid'ah. Ya, menganggap perkara tu dia tengok macam dah memang nampak macam agama, lalu dikata itu adalah sunnah. Dan kita berhadapan pada zaman ini orang-orang sunnah yang cuba nak membawa as-sunnah
mereka menganggap orang ini adalah ahli bid'ah. Orang-orang yang berbawa bid'ah, mereka menganggap mereka itu ahli sunnah. Na'udzubillah min zalik. Sehingga sanggup nak mendapatkan kalimah title ahli sunnah wal jamaah, lalu diregisterkan dengan SSM diri mereka itu bahawa golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun ROS. Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu diregister. Siapa yang ada fahaman Quran dan as-sunnah, mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita saksikan misalan, kalau di Pakistan dulu satu grup Beralwi, nama dia Beralwi, yang pakaian hijau, serban hijau tu, ya. Di Pakistan tidak akan dijumpai golongan yang mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah, melainkan mereka yang pegang kalimah tu conquer. Kalau pergi ke masjid tu akan tulis ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Kita kat sini ya Allah, ya Rasulullah tak terasa apa, tetapi orang sana dah faham dah. Bila sebut ya Allah, ya Rasulullah, menganggap Rasulullah tu masih hidup. Yang macam kita hidup. Kepercayaan khurafat dia, syirik dia, zikir-zikir dia, sampai ada satu kubur di Karachi, di tepi pantai Clifton tu, nama dia kubur Ghazi Abdullah, yang mereka lepaskan nazar mereka sembah kubur tu, solat menghadap kubur tu. Itu mendakwa diri mereka ahli sunnah. Sedangkan kufur, perbuatan mereka semuanya kufur. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, title ahli sunnah tetap dengan di sisi Allah, di sisi Rasulullah, walaupun kita tidak berdaftar. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pegang Al-Quran dan As-Sunnah, fastaqim, istiqamah, maka kitalah ahli sunnah. Okey. Jadi kesan daripada perbuatan mereka itu menganggap bid'ah itu adalah sunnah dan sunnah adalah bid'ah. Dan lebih parah lagi, menganggap bahawa hal yang benar itu adalah yang batil, dan yang hal batil itu adalah yang benar. Jadi kita sekarang ini zaman yang mana zaman fitnah. Penuhkan dada kita dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita tidak terjebak dalam masalah syirik dan khurafat yang begitu banyak. Kemudian hati yang bermasalah ini akan berlaku juga perkara yang tidak baik. Yang kedua, hati yang mengikut hawa nafsunya daripada mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Patuh terhadap hawa nafsunya dan mengikut keinginannya. Okey, ini di antara hati-hati yang bermasalah. Nafsunya lebih besar daripada Allah dan Rasul. Ya, Allah kata begini, dia kata begini. Allah kata begini, dia kata begini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena berlatih dalam bab-bab yang begini. Kadang-kadang kita menyaksikan suatu benda tu tidak bersesuaian, rasa jiwa kita rasa tak boleh nak terima apa yang Allah dan Rasul katakan. Jangan begitu, terima aja. Sami'na wa ata'na, kita akan merasa kemanisan iman. Ya, terutamanya bila ianya telah menjadi adat kepada kita. Ya, adat kepada kita. Misalnya kita duduk di kampung, ada adat yang dibawa oleh orang kampung kita. Ya, na'udzubillah min zalik, kadang-kadang benda itu syirik. Namun bila kita menolak dengan cara yang baik, ya, itulah masalahnya bila mereka bertopingkan agama, akhirnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Jadi tugas kita ialah berjaga-jaga dalam bab-bab yang begini, yang nampaknya macam agama tetapi ianya bukan agama. Maka hati yang mengikut hawa nafsu daripada mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, patuh terhadap hawa nafsu dan mengikut keinginannya. Na'udzubillah. Dua kesan ini adalah minta lindung kepada Allah, jangan berlaku kepada diri kita. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Yang kedua, tadi hati yang bermasalah, hati yang hitam. Sekarang hati yang putih. Di dalam hati ini terdapat cahaya keimanan yang terang benderang. Cahaya yang berpedar, jika dihadapkan fitnah kepadanya, maka ia dapat menghindarinya dan mengembalikannya. Kemudian cahayanya terang, dengan kekuatannya semakin bertambah. Ini di antara golongan-golongan orang-orang yang Allah pilih. Dan mereka itu adalah Ta'ifatul Mansurah, golongan yang berjaya. Kenapa? Karena petunjuk daripada Allah, mereka sanggup beristiqamah. Ya, ujian yang mereka hadapi adalah ujian yang menambahkan keimanan mereka. Ini hati yang putih. Okey? Jadi hati yang putih ini, yang mempunyai cahaya ni, dia dapat berhadapan dengan fitnah-fitnah. Ya, disebutkan fitnah dihadapkan kepada hati yang dapat menyebabkan hati sakit adalah, pertama, fitnah syahwat. Okey, fitnah syahwat, fitnah kemahuan dalam berbagai-bagai bentuk kemahuan.
Syahwat ni, bila sebut syahwat, bukan syahwat pada nafsu berahi kita ni. Dia berbagai-bagai. Syahwat ta'am, ya, nafsu nak makan. Syahwat pendengaran, nafsu nak dengar. Penglihatan, tidur. Yang mana yang disebutkan dalam bab 4 perkara tadi, ikhtilat, itu semua yang berlebih-lebihan. Yang kedua, fitnah syubhah. Fitnah kesesatan dan penipuan, fitnah maksiat dan bid'ah, serta fitnah-fitnah kezaliman dan kebodohan. Okey. Lalu dikupaskan di sini, fitnah pertama dapat menyebabkan kerosakan pada maksud dan keinginan. Dan fitnah yang kedua bisa menyebabkan kerosakan pada ilmu dan keyakinan. Okey, nampak tak? Jadi fitnah syahwat ni, kesan dia yang menyebabkan kerosakan pada maksud dan keinginan. Kita nak jalan yang baik, tapi bila disebabkan fitnah ini, ya, keinginan kita ni melampaui, akhirnya kita terjebak dalam perkara yang kita tak boleh nak pilih cara betul. Okey. Kemudian fitnah syubhah ini yang menyebabkan kerosakan pada ilmu dan keyakinan. Nauzubillah. Berbahaya tuan-tuan dan puan-puan bila kita membicarakan dalam bab fitnah yang kedua ini, berbahaya. Oleh kerana itu kita mengatakan belajarlah elok-elok dan jangan suka berdebat. Kenapa? Berdebat di antara perkara yang akan menyebabkan masalah dalam sudut ilmu dan keyakinan. Kita baru je nak memahami agama, tiba-tiba kita berdebat dan akhirnya kita terjebak dalam berbagai-bagai masalah. Kenapa? Kerana kekurangan ilmu. Dan orang-orang yang berdebat pula, mereka memang menyediakan keraguan ke dalam diri kita, dan akhirnya kita takuti kesan daripada debat yang kita lakukan dengan kekurangan maklumat kita ni, dia akan merosakkan ilmu kita dan dia akan merosakkan keyakinan kita. Oleh kerana tu, elakkan berdebat, lazimkan berjemaah. Ya, lazimkan berjemaah, duduk sama jemaah, menuntut ilmu berjemaah. Kerana tuan-tuan dan perempuan, bagi saya yang menyaksikan beberapa orang, ya, nauzubillah, minta lindung pada Allah diri kita lah. Yang pertama, kerana pada permulaan mereka bercakap tentang sunnah, Masya Allah, tabarakallah. Bercakap tentang sunnah, Masya Allah. Tetapi disebabkan, ya, tersalah pilih guru saja, ya, disebabkan guru tu, ialah, adalah berbagai-bagai hujah-hujah dia pula kononnya dikatakan dari Arab lah apa. Akhirnya dia terjebak dalam masalah, ya, daripada iltizam dengan sunnah, akhirnya jadi longgar. Daripada iltizam dengan sunnah jadi longgar, disebabkan was-was yang diberikan. Oleh kerana itu, ya, Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana ataupun dari siapa kita mengambil agama ini. Oleh kerana itu, kita memilih guru bukan sesuka hati kita. Oh, tengok ustaz tu boleh cakap Arab tu, kita ambil. Tak. Oh, ustaz tu pakai serban, pakai janggut, apa semua, jubah. Tak. Oh, ustazah tu pakai purdah, apa semua. Tak. Tunggu. Oh, ustazah tu pakai tudung lagi teruk. Okey. Maksudnya, kena berhati-hati bila kita nak mendapatkan ilmu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagikan kaedah. Al-haqqu la yurafu bir-rijal. Ta'riful haqqa wa ta'rifur rijal. Sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenali melalui lelaki, penampilan seorang lelaki, ya, tetapi ia dikenali dengan kebenaran. Kalau kamu kenal kebenaran, maka kamu kenal siapa lelaki tersebut. Oleh kerana itu kita kena mencari, belajar tentang kebenaran. Dan kebenaran itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Dan tidak dinafikan, alhamdulillah, Allah berikan kebaikan kepada kita. Misalnya kita di sini Yayasan Ta'lim ada, ya, kita ada Baitul Sunnah, kita ada Baitul Salam, kita ada lagi beberapa tempat sunnah yang mana boleh kita mendapat guru-guru yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, kaedah menuntut ilmu, jangan taksub. Itu je, jangan taksub. Kalau tuan-tuan dan perempuan bermula dengan menuntut ilmu taksub, maka tuan-tuan dan perempuan telah menutup segala pintu-pintu ilmu yang lain. Segala ilmu-ilmu yang bermanfaat habis tertutup. Ya, ini kaedah yang amat pentinglah bagi penuntut ilmu. Baik. Jadi fitnah yang kedua bisa menyebabkan kerosakan pada ilmu dan keyakinan.
Para sahabat membagikan hati menjadi 4 bahagian sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Huzaifah bin Yamani, menyatakan hati itu ada 4 macam. Okey, ini di antaranya dikaitkan dengan Huzaifah al-Yamani. Dia membahagikan kepada hati itu pada 4 macam. Hati yang bersih, di dalamnya terdapat cahaya yang terang. Hati tersebut adalah hati orang mukmin. Ya, hati yang bersih, dan mudah-mudahan Allah berikan hati yang bercahaya itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hati yang tertutup. Hati tersebut dimiliki oleh orang kafir. Nauzubillah. Okey, hati yang tertutup. Okey, bila hati yang tertutup ini tidak boleh dibuka. Ya, tidak boleh dibuka melainkan dengan izin Allah. Tapi nauzubillah, jangan sampai hati kita ini tertutup seperti mana diletakkan orang kafir. Kenapa? Bila tertutup hati, maka tempatnya neraka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dengar, perbahasan hati adalah satu perbahasan yang rumit. Perbahasan penjagaan hati adalah penjagaan yang serius. Kerana apa? Tubuh badan kita ni pun kita jaga elok-elok, ya. Apatah lagi dalam masalah dalaman yang akan menentukan syurga dan neraka kita. Jadi, hati yang pertama, hati yang bersih. Hati yang kedua, hati yang tertutup, adalah milik orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbalik. Hati tersebut merupakan hati orang munafik, yang mana ia tahu terhadap apa yang baik, tapi mengingkari, dan melihat tapi berpura-pura buta. Okey. Hati yang terbalik, berbolak-balik, ya, diletakkan termasuk dalam hati orang munafik. Oleh kerana itu, pendirian kita bila kita memahami Quran dan As-Sunnah kena tegas. Kita tak boleh berbolak-balik, ya. Bila tengok ustaz, betul ustaz tu cakap, tak boleh begitu. Bila kita dah faham elok-elok, ustaz bagaimana sekalipun, ya, walaupun ustaz tu berserban besar pun, ya, kita bila dengar bercanggah-bercanggahlah. Kita tak boleh terima. Kerana hati berbalik-balik ini, ya, Allah tidak berikan kekuatan kepadanya. Yang kita takut, hati ini lebih teruk daripada orang kafir. Kenapa? Diletakkan bersama dengan sifat orang munafik. Dan orang munafik berada di fidarkil asfali minan nar. Duduknya di bawah sekali dalam neraka. Kemudian yang keempat, hati yang memiliki 2 tempat, iaitu tempat iman dan tempat kemunafikan. Hati seperti ini tergantung yang mana yang menang di antara keduanya. Ini juga dikategorilah hati orang munafik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang penting dalam bab ini, ya, hati yang bersih yang kita nak. Hati yang tertutup, na'udzubillah, dan hati yang berbalik-balik ataupun hati yang memiliki 2 tempat, kita minta elakkan. Mungkin hati yang tertutup tu, mintalah Allah selamatkan kita. Tetapi hati yang berbalik-balik ataupun hati yang memiliki sifat munafik ini, apabila kita melihat bagaimana kita nak menghilangkan sifat munafik ini, ialah kena paksa diri kita, ya. Walaupun ada beberapa sifat yang disebutkan sifat-sifat orang munafik ini, tapi di antara perkara yang penting untuk mengetahui sifat munafik ada ke tidak dalam diri kita, di antaranya yang pertama, ya, solat kita bagaimana? Okay. Solat kita bagaimana? Pastikan jangan lewatkan solat. Kalau lewatkan solat, ada sifat yang tak baik. Ya, bukan kita mengatakan munafik, tapi sifat yang tak baik. Tapi kalau dah selalu melewatkan solat, maka itu adalah solat orang munafik, kata Rasulullah. Okay. Bagi kaum lelaki, solat subuh dan isyak di masjid terutamanya, ya, amat penting. Penilaian mereka itu adakah orang munafik ataupun tidak. Ataupun dikaitkan dengan solat ni, kita sibuk yang lain daripada solat. Itu pasal bila saya ceritakan tadi bahawa kalau duduk sibuk tengok TV sampai habis cerita baru kita solat, di sana ada masalah pada hati kita. Itu di antara sifat hati munafik sebenarnya. Dan kedua, di antara perkara yang perlu kita lihat balik kedudukan kita supaya hati ini tidak menjadi hati orang munafik, kita duduk bersendirian seorang-seorang kita ni. Okay? Ada tak kita teringat Allah lalu kita beristighfar? Kalau kita teringat Allah, kita tak buat aja, itu masalah. Kalau ada sedetik teringat Allah lalu beristighfar, itu cantik.
ataupun dikaitkan dengan amalan persendirian, yakni amalan sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita bangun tengah malam, apa yang kita sibuk? Handphone ke? Atau ambil uduk, solat 2 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan, orang munafik dia tidak solat 2 rakaat pada waktu malam. Kesibuk dengan tidur. Tetapi bagi orang yang ada keyakinan kepada Allah, dia akan buat walaupun sikit, walaupun 1 rakaat witir, dia akan buat. Dia akan beristighfar kepada Allah. Jadi kita bergantung kepada kita. Kalau kita bersendirian, bagaimana kedudukan kita? Jadi kalau kita bersendirian, kedudukan kita ada kebaikan, istighfar, hanya Allah yang mengetahui. Dan kita ketahui kedudukan kita. Tapi kalau tak ada sifat itu, ubahlah. Kenapa? Karena sifat-sifat itu, kalau kita bersendirian masih lagi dengan dosa-dosa, maka itu sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Kita ambil sedikit lagi. Adapun penyataan hati yang bersih, maksudnya adalah hati yang bersih dari selain Allah dan Rasulnya, maka hati yang demikian benar-benar bersih dari sesuatu yang tidak benar. Maksudnya hati ini hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan maksud dari di dalam terdapat cahaya yang terang adalah cahaya merupakan cahaya iman yang dengan sendirinya menunjukkan jalan agar terhindar dari kebatilan yang kabur dan kesesatan syahwat. Dengan cahaya yang ada dalam hati tersebut, maka muncullah penerang yang menyinari dan memancarkan cahaya dengan pancaran amal dan iman. Dengan arti kata lain, orang yang ada iman, ada cahaya ini, maka cahaya inilah yang akan membawa kepada jalan yang lurus. Subhanallah, ya. Oleh kerana itu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, orang mukmin lain, ya. Orang mukmin Allah mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, ya. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman. Surah Al-Baqarah juzuk ketiga ayat 257 muka surat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran pada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yakni kekufuran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa, ya, cahaya iman itu akan membimbing kita menuju ke arah yang membawa ke syurga, dan cahaya kekufuran membawa kepada neraka. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Kita berhenti di sini dulu. Jadi kita cuba berusaha untuk mengistiqamahkan diri kita supaya termasuk dalam golongan orang yang menjaga hati. Jaga, tuan-tuan dan perempuan, jagalah hati kita. Kerana ia lebih berat, ya. Bukan senang untuk menjaga hati. Kalau ada was-was, gangguan-gangguan, maka istighfar kepada Allah dan rujuklah kepada Allah. Dan sebaik-baik waktu merujuk adalah sewaktu kita sedar, rasa tak kena, astagfirullah, ya, astagfirullah, dan tinggalkan. Dan di antara waktu yang terbaik juga untuk kita buat rujukan ialah di 1/3 akhir malam, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.